Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita pakai Quran lah. Baca surah lazim. Hari ini buat surah lazim lah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah pada hari ini kita masuk surah Al-Falaq dah belum lagi. Surah Al-Falaq lah kita hari ini. Okey. Ustaz ramai-ramai lah kita baca. Habiskan, kemudian Ustaz akan keluarkan hukum lah situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okay, kita tengok pada makhraj dan sifat huruf. Biasanya Ustaz pesan nak kongsi sikit lah tentang cara kita kan nak tadarus dalam bulan Ramadan kan akan datang ni. Jadi kalau kita tengok bila kita buat bacaan dalam satu kumpulan yang mana bila kita nak check semua tak dan kan. Kalau satu muka seorang ataupun dua muka nak khatam 2 kali. Kalau nak khatam sekali 30 hari kata. 1 hari 1 juzuk tadarus. 1 hari 1 juzuk lah. Dapat sekali khatam. Tapi kalau 1 hari kita buat 2 juzuk dalam kumpulan, 2 juzuk lebih kurang kalau 10 orang dalam berapa 4 muka ke 3 muka nak dapat 2 kali khatam lah itu. Jadi kat situ kalau kita tengok susah macam dari segi tajwid dengan makhraj, agak susah untuk kita nak check semua betul. Dan kita nak dapatkan bacaan kita itu tepat lah, yang kualiti lah kat situ. Kita jaga, kita fokus bacaan dalam kumpulan tu dari segi makhraj huruf. Makhraj tu kalau dia sebut tu dah betul lah kata. Huruf tha dia letak kat digigit, tha betul. Huruf sin pun bunyi. Ada tempat-tempat yang dia letak tu betul, maka betul lah sebutan dia. 50% dah betul lah. Okay, kalau 50 betul tu kan, kalau dah betul makhraj tu 50%, dulu dah lah sebutan itu. Dan kalau tajwid pula nak fokus pada 4 harakat ke 6 harakat tu agak susah kan. Lagi kawan-kawan ni baca ulaika humul, dia baca ulaika humul, dia pendek. Kita nak kejap ni lah khatam.
Jadi kalau kita nak tengok dari segi tajwid yang betul-betul, bacaan kita sahnya, bacaan kita itu dipanggil panjang, dengung, itu dari segi kesenian. Ada juga kiraan 4 harakat tu cepat sedikit, ada kiraan 4 harakat tu lambat. Ada ulaika humul, ada pun kita baca standard, kelajuan sikit lah, laju cepat sikit mana. Maknanya bacaan panjang tu kita pendekkan sedikit. Dan yang kita kena jaga betul-betul adalah mat asli sahaja. Dengung, kalau dia dengung lebih kurang dalam 1,5 harakat. Wa antum la ta'lamun, kata. Wa antum itu boleh lepas dah. Maknanya kat situ kalau betul-betul kita baca untuk tadarus. Maknanya kita nak fokus pada bacaan yang banyak, kan? Dan bacaan itu betul. Kita fokus pada makhraj, sifat huruf makhraj, dan fokus pada mat asli. Itu panjang 2 harakat tu kena 2 lah, tak boleh potong lah, tak boleh pendek lah. Tapi kalau macam 6 harakat ke, itu sampai kita buat 4, 3 tu cukup lah. Dengung pun kita buat dalam 1,5 kiraan yang biasa, maknanya tak sampai 2. Itu pun lepas lah. Itu kalau mana kita akan tadarus lah pada akan datang ni, insya-Allah dalam kumpulan. Jaga dari segi makhraj, sebab kalau kita salahnya makhraj, salahlah maksud. Contoh saya kata inna ba'da dhanni ism, hamzah, alif, tha, mim, kata ism maknanya dosa dalam bahasa Arab. Sesungguhnya sangkaan buruk, inna ba'da dhann, kata sesungguhnya setengah daripada sangkaan buruk itu ism, berdosa. Kalau makhraj salah, dia akan baca inna ba'da dhanni ism, tukar je sin. Ism, apa makna ism? Ism nama. Sesungguhnya sangkaan, sebahagian daripada sangkaan buruk itu adalah nama. Tukar makhraj. Ism jadi ism, isim, alif, sin, mim. Itu lari. Mana makhraj itu kena betul lah. Tapi kalau macam contoh huruf isti'la lah, dia baca huruf yang dibaca dalam keadaan berat, waladh, tapi dia tak muncul sangat, waladh, itu masih lagi boleh lepas. Ada dia punya ni lah, macam sifat huruf ni dia ada yang kena ikut betul-betul. Kalau tak ikut, dia akan ubah maksud. Contoh, ada juga setengah daripada sifat huruf itu kalau dibaca salah, tak lari makhraj. Dia ada ikut pada setengahnya. Contoh, adanya yang bunyi desiran sin, sa, bunyi so, sa, za, tapi desiran dia bunyi za, sedikit sahaja. Lepas tak? Itu sifat huruf. Lepas tak sebutan dia? Lepas. Itu. Kalau macam huruf sin pula, dia tak bunyi sa, sikit je sa, tak dia bunyi sa kuat, tak ada bunyi desiran itu kuat, maka itu pun boleh dilepaskan juga. Itu ada pada setengah. Ada yang mana huruf yang kena muncung betul-betul, dhilala wa dhilalan, kata huruf dha kemudian disebut wa dhila, itu kena muncung. Dia tak boleh baca wa dhila. Bila kata wa dhilala, jadi huruf dha, itu sifat huruf yang kena jaga, yang dia termasuk dalam sebahagian daripada makhraj. Ada yang mana sifat huruf yang tidak masuk, dia tak masuk dalam makhraj, ada juga. Itu angin tak apa nak cukup. Sa, bunyi dia sikit, sa, masih lagi boleh diterima. Sampai huruf dha, bidha, badi, sifat dah. Raditum, kata raditum, jadi dal, dia tak muncul. Itu salah dah, makhraj lari lah. Itu sebab apa? Sifat huruf tu sebahagian daripada makhraj. Macam tu. Mana yang mana ayat ni lah huruf-huruf dalam Al-Quran. Okay, kita masuk pada bismillah. Kita tengok kalimat bismillah. Sebagian ulama berpandangan bahawa bismillah ini adalah sebahagian dari ayat itu sendiri. Ada yang mengatakan ia pembatasan surah, ada mengatakan ia satu surah yang lain. Okay, kita ambil pandangan mengatakan bismillah itu adalah sebahagian daripada surah itu sendiri. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikut.
Okey, para jemaah, huruf sin sifatnya apa? Ingat lagi tak? Bis. Hamas. Dia ada angin ke tak ada angin? Jemaah. Ambil tangan, letak depan. Sa, bis. Rasa ada angin? Ada. Kemudian ada satu lagi sifat dia yang kena ada. Dia bunyi apa tu? Desiran. Bunyi macam ulak kata. Kata Ustaz Fifi jangan sebut. Takut demam lagi. Ulak musim panas. Kata sin bunyi des. Itu panggil desiran. Dua sifat ni yang mana kita sebut yang bagi orang kita yang mana bacaan yang Ustaz tekankan pada kita punya bacaan yang selalu berlaku kesilapan di kalangan orang kita lah. Orang bangsa Melayu, Ajam, bukan orang Arab. Kalau nak cakap infitah, bis muncung ke bis, muncung ke tak muncung, itu tak ada masalah. Sebab orang kita infitah ni memang dia buka dah. Huruf sin jarang orang baca bismillahirrahmanirrahim. Mesti dibaca bis. Biasa mesti buka. Itu sifat-sifat yang saya tak tekankan. Yang saya tekankan yang mana ada kekurangan dari segi angin dia dan kekurangan dari segi desiran. Kata andai kata kalau tak ada gigi depan bis, cuba juga buat asalkan bunyi. Kalau ada kat tepi bis sikit. Ada orang dia tak boleh buat bis, dia je bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz tengoklah dia buat juga bis. Rupanya dia ada berapa gigi-gigi yang tak ada, yang penting untuk urut sin. Satu gigi, ada berapa gigi ni yang penting untuk urut sin, tapi dia tak ada gigi tu. Tak apalah, boleh buatlah macam mana, yang penting ada bunyi. Kalau tak mampu, bish pun bish lah. Itu yang paling senang bagi dia, yang dia boleh buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Okey, nama Allah ini dibaca tebal ke nipis? Lam dibaca tebal ke nipis? Tebal, betul ke? Kalau tebal dia jadi bismillahirrahmanirrahim. Ada nipis. Lam dipanggil tarqiq lah, kerana huruf mim tu baris bawah. Kalau basmullah, bismillah, bunyi lah. Tapi huruf lam ni dia ada dua sifatnya. Allah, kalau dalam Quran yang lama dia ada satu alif kecil kat atas yang dibaca sebanyak dua harakat. Mad azim panggil. Bismillah, kena tinggi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggikan nama Allah tu. Yang pertama huruf Allah, nama Allah itu dia ada la dibaca, walaupun dibaca nipis tapi dibaca dalam keadaan yang tinggi suaranya. Isti'la, sifat huruf lam tu. Dan dibaca sebanyak dua harakat. Ada juga sebahagian baca bacaan orang kita, Allah tu tak ada alif kan, setengah dalam Quran dah ni dia mana ada alif dah, tengah-tengah tu dua harakat. Dia baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana salah, tak mana tak tepat. Saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam, nama Allah. Dua rakaat macam Bismillahirrahmanirrahim. Kata. Ada setengah huruf tu dibaca cepat, ada setengah huruf tu dibaca lambat. Dalam Quran dia macam tu lah, undang-undang huruf dia. Ada yang huruf dibaca setengah rakaat, ada yang satu rakaat panjangnya. Tapi yang ni pada la dibaca dua rakaat. Okey. Hirrahmanirrahim. Okey, ikut set. 1 2 3. Hirrahmanirrahim. Ma tinggi lah, ma. Hirrahma atau hirrahma. Buka. Sifatnya buka. Ni cakap Melayu terus lah. Senang. Sifat dia buka kata. Bahasa Arab infitah. Okey. Nirrahim. Mana him, aduh ha tekankan lah pada tengah rengkung kita. Lepas tu kita renyah lah sikit mulut tu. Haim. Ada tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kalau orang belah India ni dia suka buka mulut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La tu suara yang lantang dia keluar kan. Itu ada setengah daripada kalau kita pergi masjid India kan.
Kita tengok cara dia sebut huruf tu kan. Dia punya huruf-huruf dia yang dia pandai sebut. Huruf-huruf lam tu dia buat suara yang deras kali keluar. Tu. Tapi kita sedanglah. Okey. Kita masuk qul a'udzu birabbil falaq. Huruf lam muncul ke tak jemaah? Qul ke qul? Qul ke qul a'u. Okey, lah ni tengok mulut istihad lah. Qul a'u ataupun qul a'u. Betul. Qul, buka mulut dia. Huruf lam yang mati jangan muncungkan, walaupun huruf qaf tu bagi depan. Tapi ada setengah huruf yang kita tak boleh nak buka. Kita terpaksa ikut dia muncung juga. Maka ikutkan dia muncung juga. Tapi yang ni kita boleh buka. Qul. Qul a'u. Okey, sekali lagi. Qul a'u. A'u. Huruf a pada pangkal kengkung. A'u pada tengah kerongkong. Okey, saya nak tanya jemaah, kita ulang balik. Pangkal kengkung berapa huruf yang ada kat sini? Dua. Huruf a dengan huruf ha. Yang mana kat sini tengah kengkung. Huruf apa yang ada pada tengah kengkung ini? Ra, ain dengan huruf ha. Dan hujung kengkung. Okay. Hujung kengkung huruf yang kat lelangit tu huruf kha dengan ghin. Itu huruf-huruf yang dipanggil halqi, huruf kengkung. Jadi huruf ain ni duduk kat mana? Qul a'u di tengah kengkung. Okey. Dzu bi rabbil falaq. Okey, sekali lagi ikut ustaz. Dzu bi rabbil falaq. Huruf za yang pendek ni za. Gigit lidah ke tak gigit lidah? Itu bagi makhraj. Makhraj dia kita gigit kan hujung lidah. Zu. Jangan zu. Zu. Sebab ada orang baca qul a'udzu bi rabbil falaq. Sebab ni penting ayat-ayat selalu kita baca dalam tahlil kan. Dia baca qul a'udzu bi rabb. Dia ada desiran apa? Dia ada kesat bunyi dah. Zu. Dia tak ada bunyi desiran. Zu. Maka kat situ gigit betul. Zu. Kesatkan dia. Ya huruf za. Huruf za yang pendek ni ada angin ke tak ada? Hamas ke jahar? Para jemaah, kita tengok. Huruf za ada angin ke tak ada? Tak ada. Okey lah ni kita try ambil tangan nak bagi betul lah, kita buat lagu macam biasa. Okey, letak tangan depan. Sebut zazizuban. Okey, cantik. Saya dengar tak ada desiran semua. Bila kata huruf za ni, bila nak tahu betul ke tak, suara dia akan kuat. Suara dia akan kuat, angin dia tak ada. Huruf tu tak ada angin. Itu baru betul. Maknanya kita dah gigit lidah kita. Betul-betul. Jadi kat sini saya dengar semua tak ada bunyi desiran. Tapi kalau ada seorang dia bunyi zu, dia ada sikit bunyi z, maknanya ada lah satu dua orang yang salah tang tu. Dia setang makhraj huruf za. Tapi like saya dengar ni tak ada langsung bunyi desiran. Zu zan zani zaz. Okey. Naminal muzi madhidan dhaniza. Okey, cantik. Huruf za lulus lah. Satu huruf dah ada 28 huruf, satu huruf tu dah confirm dah. Semua Ustaz dengar alhamdulillah kat sini tak ada yang salah huruf zai. Tak ada desiran. Okey. Bi rabbil falaq. Bil ke bil? Ini kesilapan kita punya ni Melayu wiyah ni kita selalu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Gitu. Bil. Bil. Okey, sekali lagi kita tengok bil falaq. Huruf fa para jemaah ada angin tak? Okey, ambil tangan, letak fa. Dan ini rasa betul-betul anginnya keluar ikut mana? Atas ke depan? Dia terus ke dia pergi naik atas? Ambil tangan tu rasa betul-betul. Fa. Dia nak pergi ke arah hidung kita ke dia nak pergi ke terus ataupun dia pergi ke bawah? Rasa kan? Fa.
Okey, ambil lagi, letak tangan. Fa. Fa. Dia pergi ke mana? Ke atas. Kat mana? Kat atas. Kalau kita pegang macam tu, dia ke atas lah. Kalau kita buat macam ni. Jadi huruf fa yang betul ni memang ke atas angin dia. Huruf fa hamas ke jahar? Ada angin ke tak ada? Ada angin dalam bahasa Arab dah hamas. Tak ada angin, dia jahar. Jadi huruf fa ni nak tahu betul ke tak yang mana gigi kita di atas. Dia kena di bibir bawah. Kemudian angin tu akan tolak. Dia lalu kat celah ni, bibir kita ke atas. Angin tu keluar. Dia akan keluar ke atas. Dia takkan keluar ke depan. Tapi anda kata gigi kita ada lubang kat tengah. Dia setengah orang, dia bukan sama. Ada yang orang rapat gigi. Tapi kalau gigi palsu memang rapat terus. Cantik tau. Sama. Tapi kalau gigi orang yang mana dia ada ruang kat tengah, dia akan keluar ikut tengah angin tu. Jadi yang betulnya dia akan keluar ikut atas lah. Kalau yang mana tepat kata cara yang ulama susun makhraj huruf fa ni kata fa ataupun fa buka infitah. Bunyi dah bil falaq. Bil falaq. Okey, jadi kita nyanyi lagu itulah lagu Badar, teknik Badar. Okey. Fa fi fu baf. Betul, cantik. Semua okey, ada angin yang keluar. Kalau tak ada angin maka huruf dia tak tepat lah. Dari segi angin tu kalau kita kurang tak menjadi masalah dalam makhraj. Dia sifat yang tak berkaitan dengan makhraj. Tapi buka mulut kena buka besar fa. Itu ada kaitan dengan makhraj. Kalau kita fa itu salah lah dengan makhraj dah. Okey. Fu fan fanifaf. Okey. Naminal mufi. Okey, cantik dengar. Mafi fan fanifa. Okey, cantik Ustaz dengar tu. Okey, jadi makhraj huruf fa yang mana luluh lah. Luluh. Saya tengok semua ada yang pakai mask tu, saya tak nampak lah. Tapi dengar-dengar macam betul. Betul lah. Betul lah tu. Kata. Huruf yang senang. Mana dua huruf kita dah dapat pada hari ni yang betul? Huruf dha, pendek. Itu dengan huruf fa. Huruf ni huruf-huruf yang asas. Huruf yang bahasa kita pun ada. Senang kan? Okey. Okey. Falaqa. Huruf qaf muncung tak? Ada mati. Dia dipanggil muncung dalam 60% saja. Tebal. Dia lantunan, ada lantunan dan muncung sikit. Kerana sifat huruf qaf sifatnya tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia tak boleh baca qul a'udzu birabbil falaq. Qa sikit. Okey, sekali lagi. Birabbil falaq. Cantik. Semua cantik lah, tak tengok. Tapi nanti kalau baca nanti tahlil kau jangan dah ke dah. Qa lah bunyi dah. Kadang kita baca ada waktu kan, ada waktu kita baca dia baca slow, kita baca dalam keadaan yang bersemangat, dia jadi elok lah. Tapi waktu kita baca banyak-banyak ni dia jadi dia dah mula dah. Dia dah turun prestasi bacaan tu. Okey. Sekali lagi kita masuk shin. Min syarri ma khalaq. Okay, masukkan pada nun dengan shin itu kita masuk ikhfakan dia. Min syar. Maknanya nun yang mati, kalau hukum nun yang mati yang dengung ni senang je. Kita bersedia untuk masuk huruf selepas dia. Adakah bunyi min syarri ataupun min syarr ataupun min syarr? Dua boleh. Min syarr. Maknanya nun yang mati itu kita bersedia untuk masuk pada shin. Bunyi dia akan jadi hampir kepada masuk pada shin. Min syarr. Okey, sekali lagi. Min syarr. Min syarr. Okey, para jemaah, huruf shin sifatnya apa? Ini sifat yang penting lah saya cerita. Rasa ada angin tak? Syarr. Ada angin tak ada? Siapa kata ada angin? Ada angin betul. Mana sifat dia hamas. Jadi dia punya apa tu? Yang satu lagi sifat dia yang sifat tunggal bagi huruf shin. Ada bunyi? Ingat lagi tak? Semboran. Cantik. Semboran ataupun kita panggil sembok kan dia.
Okey, sekali lagi kita guna lagu lah untuk mudahkan. Syashishu bash. Okey, semua lulus. Tak habis lagi. Shushan shani shash. Naminal mushi. Mashishan shanisha. Senang tak? Senang. 3 huruf dah. Lulus. Huruf za tadi, huruf fa dengan huruf shin. Maknanya ini kita bunyikan satu, dia saya panggil sembohkan dia. Tapi kita tengok huruf ra tu. Ra tu bersabdu. Bersabdu dia ada huruf ra yang pertama tu dia mati. Dan ra yang kedua berbaris bawah. Ada juga pandangan, setengah pada pandangan yang menipiskan bacaan. Ada biasanya kita akan mentebalkan bacaan yang awal dan menipiskan bacaan ra yang kedua. Bunyi dia min syarri. Ikut saya. Min syarri. Itu pun boleh. Mana itu yang tepatlah syar. Ra yang mati awal yang mati syar. Kemudian yang kedua ri tu bagi bawah syarri. Bunyi dia min syarri ma khalaqa. Tapi kalau kita nak baca nipis, kerana huruf ra tu memang dah berbaris bawah walaupun bersabdu min syarri. Okey, sekali lagi ikut Ustaz. 1 2 3. Syarri. Jangan sya. Syarri. Okey, min syarri ma khalaqa. Itu boleh. Satu lagi yang tepatnya min syarri ma khalaqa. Kita mentebalkan huruf ra yang awal tu dan kita menipiskan huruf ra yang kedua tu yang baris bawah. Okey. Ma khalaqa. Ma buka ke muncung? Buka. Cantik. Kalau ma ni muncung. Muncung itu bukan sifat dia lah. Okey. Khalaqa. Kha ke kha? Berapa persen muncung? Betul, 60% yang mana pada ustaz-ustaz guna persen lah, senang. Kalau kita muncung dalam 80% jadi kha. Tapi kalau kita muncung buat dalam 60% jadi kha. Huruf kha ni dia panggil tebal, tak berat. Kalau berat dia jadi min syarri ma khalaqa. Berat. Tapi kalau tebal min syarri ma khalaqa. Okey, ikut Ustaz. 1 2 3. Min macam yang sebut kopi o. Adakah orang panggil kopi o? Tebal? Huruf o tu makhraj dia o ke o? Ada makhraj juga o tu. Itu dia panggil ada sifat dia. Mana kopi o dia o je. Kita tak panggil kopi o, kan? Kita tak panggil macam tu walaupun dia o dia. Itu. Kita panggil o. Jadi macam itulah huruf kha, ra, qaf, qa. Okey, kita masuk. Terusnya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ra. Berapa persen muncung? Ra, rin. 60 ke 8? 80 ke 60? 60. Berat ke tebal? Kalau berat 80, kalau tebal 60. Berat ke tebal? Tebal. Betul. 60% saja ra. Jangan ra. Mana kita wa min syarri ghasiqin. Okey, sekali lagi. 1 2 3. Syarri ghasiqin. Siqin idza waqaba. Waqaba ke waqaba? Apakah sifat ra jemaah? Ingat lagi tak? Wa lembut, lil. Okey, kita buat satu lagu. Wa wi wu bau. Cantik semua. Wan wa ni wa. Naminal muwi. Mawi wan wa ni wa. Jadi wa kita hati-hatilah, jangan kita baca wallazi, baca wallazi. Waqab, waqab, jangan.
wa waqab. Tu. Okey, seterusnya ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, dia baca syarrin, boleh syarrin pun boleh. Nak munculkan huruf ra yang tebal tu syarrin naffa boleh, syarrin naffa pun boleh, tak menjadi masalah. Dua-dua tu betul. Okey. Syarrin naffatha. Ruksa yang titik 3 yang ni. Ada angin ke tak ada? Ada angin. Macam mana kita tahu ada angin? Ambil tangan tak depan, gigit lidah dulu. Rasa angin. Okey, kita buat lagu nak bagi mantap lagi. Sasisu bas. Okey, tak ada desiran, semua betul, cantik. Susan sanisas. Okey. Naminal musi. Masisan. Sanisa. Lilih. Dah tengok okey lah, cantik. Okey. Kemudian kita masuk Satifil uqad. Fil ke fil? Fil uqad. Uqad ke uqad? Rodda lantunan pada belakang dan kita buka. Sebab rodda ni tak panggil huruf yang tebal, dia panggil huruf yang nipis. Tu. Okey, seterusnya kita habiskan pada huruf ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Huruf ha yang pertama jelas lah, cantik dah. Huruf ha yang kedua tu saya dengar dia dah kurang dah. Sebab dia banyak huruf amas di sini. Okey, sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Wa min ke wa min. Wah, berat lembut ke keras? Lembut, mestilah lembut. Soalan senang sangat kata. Okey, wa min. Sekali lagi, ikut Ustaz, kita slowkan dia. Wa min. Okey, buat yang salah, kita tahu salah. Wa min. Wa min. Yang penting wa min. Okey, shin sifatnya apa jemaah? Syarriha. Okey. Huruf shin sifatnya apa jemaah? Yang pertama dia kena ada angin. Cakap bahasa Melayu lah terus. Hamas, kalau hamas tu Ustaz bagi contoh, hamas Ustaz terjemah lah daripada Melayu ke Arab. Kita cakap Melayu senang kata. Huruf shin sifat dia apa? Angin. Lagi ada apa lagi? Semburan. Cakap utara lah. Sembok. Sembok pun boleh, semburan pun boleh. Kata pada kita shin, kita terus bagi cakap Melayu senang. Okey. Syarriha. Okey. Huruf ha kat mana makhraj dia? Di tengah rengkung. Tengah rengkung ada. Ha ada angin ke tak ada? Ada angin. Macam mana tahu ada angin? Ambil tangan macam biasa, kita cuba. Ha. Cuba sebut huruf ha tanpa ada angin. Boleh tak? Tahan nafas sebut huruf ha. Memang tak boleh pun. Tak boleh. Memang tak jadi. Sebab dia kena kita hembus dah. Hembusan. Itu dia panggil hamas lah. Sifat dia angin kita keluarkan. Sidin. Okey, sin sifat dia apa jemaah? Yang terkenal pada dua sifat dah. Dan ada bunyi macam ular. Ada angin tak? Ada tak? Ada. Okey, kita yang di sini kita tak buat lagu lagi tak? Okey, Ustaz masuk teknik badal lah. 1 2 3 ikut Ustaz. Sasi subas. Susan sanisas. Naminal musi.
masisan, sanisa. Dia ada satu sifat dia yang penting, itu dia ada angin ke tak ada? Ada. Dan yang kedua dia ada bunyi desiran macam bunyi ular. Itu dua sifat yang penting bagi dia. Yang lain tu kata sifat yang lain tu jaranglah kita buat. Kita takkan muncung kot. Takkan kita baca syarri hasidin. Jarang kalau kita baca huruf sin dimuncungkan. Jadi sifat yang tak penting tu saya tak sebut lah. Kita ambil yang penting. Yang penting ni sebab selalu kita lakukan kesilapan pada sifat dia. Okey. Idza hasad. Huruf za tadi gigit lidah. Za. Huruf za pendek ni ada angin ke tak ada angin? Tak ada. Ingat dia tak ada. Suara kita kuatkan lagi. Idza hasad. Huruf ha tekan pada tengah kengkung lagi. Kita tekan kan tolak angin lagi. Idza hasad. Cantik. Okey. Jelas lah tentang huruf-huruf yang kita belajar pada hari ini. Sebenarnya walaupun satu surah yang 5 ayat, tapi ianya memberi kesan pada kita. Sebab apa? Sebab kalimat yang ada dalam ni akan berulang balik pada surah yang lain. Jadi bila kita dapat sebut dengan betul, alhamdulillah kat situ. Alhamdulillah, yang mana kita tahu macam mana cara untuk membina sesuatu huruf. Kalau yang pada ustaz lah, kita nak dapatkan bacaan Quran yang terbaik, bukannya kita baca bukannya kita nak terus talaki dengan surah situ. Kita talaki yang pertama dari segi makhraj. Makhraj tu kunci tu. Bila makhraj dengan sifat huruf dan tajwid itu kita baca dengan cantik, dengan elok, kita boleh sebut semua bacaan dapat, semua bacaan Quran itu kita dapat baca dengan cantik dan kemah lah. Itu. Jadi kat sini kita masuk banyak huruf-huruf yang boleh kita sebut. Dan alhamdulillah jemaah kita ingat sifat tu bunyi dah, sifat dia apa? Desiran. Jadi Ustaz gunakan bahasa Melayu terus lah. Kalau kita sebut tadi, contoh kalau Ustaz kata bahasa Arab lah, kata isti'la, ni isti'la, ini istifal. Lagi tak ingat kan? Kita tak ingat lah. Kita lagi keluar ni banyak benda nak ingat. Tak ada lah nak ingat dah benda ni makhraj-makhraj ni kata. Jadi insya-Allah lah kita sambung. Alhamdulillah yang kita habiskan surah Al-Falaq dengan jelas. Macam mana cara bacaan dia kita tahu dah. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang dalam surah Al-Ikhlas ataupun surah Al-Masad, dua sekali. Kalau dan saya maksud dua lah. Dua Allah ni pendek je. Itu. Belajar kita fokus pada ni lah surah lazim. Kenapa? Sebab yang selalu kita baca dalam sembahyang. InsyaAllah kita tutup majlis tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل المتكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم.